Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Razi Mastura dari SMK Sultan Ismail II, Kemaman Terengganu akan menerangkan serba sedikit tentang mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Sains Rumah Tangga. Apa pendapat anda tentang subjek ini? Tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya harap jangan pandang ringan sains rumah tangga sehingga anda menonton habis video ini. I love SRT. I love sains rumah tangga. Kenapa? Kerana pada saya, mata pelajaran ini adalah satu mata pelajaran yang sangat berguna, memberi makna dan bermanfaat untuk semua. Sains rumah tangga, SRT, adalah satu mata pelajaran elektif ikhtisas, MP, dalam kelompok sains, teknologi, engineering dan matematik dikenali sebagai STEM untuk tingkatan 4 dan 5. Sains rumah tangga dengan kod 3769. Saya ulang sekali lagi, adalah satu mata pelajaran elektif ikhtisas MP dalam kelompok STEM untuk tingkatan 4 dan 5. Sains rumah tangga merupakan penjenamaan semula bagi mata pelajaran ekonomi rumah tangga bagi tingkatan 4 dan 5 yang telah dilaksanakan mulai tahun 1992. SRT mengekalkan pengajian dalam 4 komponen utamanya iaitu pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman, pakaian dan jahitan, makanan dan pemakanan, serta penyediaan dan penyajian makanan. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusatkan murid dan disokong oleh latihan amali. Ini akan memberi peluang kepada murid meningkatkan perkembangan serta potensi diri untuk mencapai kecemerlangan. Pada tahun 2017, penjenamaan semula mata pelajaran untuk sains rumah tangga. Kalau sebelum ni, 1992, ekonomi rumah tangga dengan kod mata pelajaran 3758, tetapi bermula 2017 telah dijenamakan menjadi sains rumah tangga 3769. Sebenarnya, sains rumah tangga telah menggunakan nama sains rumah tangga sebelum 1972. Ditukar kepada ekonomi rumah tangga dan kembali semula kepada sains rumah tangga. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa kadang-kadang ada yang menggunakan SRT, ada yang menggunakan SNRT. Sebenarnya sains rumah tangga asalnya singkatannya adalah SRT, tetapi apabila ditukar kepada ekonomi rumah tangga, seni reka tanda telah menggunakan singkatan SRT untuk mata pelajarannya. Dan apabila kita kembali menggunakan sains rumah tangga, sekiranya kita menggunakan SRT, mungkin akan mengelirukan dengan mata pelajaran seni reka tanda. Jadi untuk itu, untuk mata pelajaran sains rumah tangga, lebih sesuai menggunakan SN, sains, R, rumah, T, tangga. Apa yang dipelajari di tingkatan 4? Mesti tertanya-tanya kan? Okey, ini adalah buku teks tingkatan 4 berwarna pink dengan gambarnya adalah benang dan peralatan jahitan.
Ini membawa makna fokus di tingkatan 4 adalah kepada jahitan. Tetapi bukan setakat jahitan saja. Kita tengok apa topik-topik yang akan dipelajari dalam tingkatan 4. Untuk bab pertama, kita akan belajar tentang kerja sepasukan. Bab 2, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Bab 3, pakaian dan jahitan. Bab 4, makanan dan pemakanan. Bab 5, perniagaan dan keusahawanan. Jadi kita lihat beberapa contoh daripada buku teks, topik yang kita pelajari. Okey, di sini kita lihat kaedah berkesan mengatasi konflik. Ini adalah topik yang akan kita belajar. Kaedah berkesan mengatasi konflik. Kita dapati sekarang ni remaja memang terdedah dengan konflik-konflik yang timbul. Jadi, dia akan belajar macam mana peranan keluarga, apa peranan sekolah, apa peranan pihak berwajib dan juga kesedaran diri mereka sendiri untuk mengatasi konflik yang ada. Kita juga akan belajar cara untuk meningkatkan hubungan baik dan keluarga. Dan saya rasa ini adalah topik yang sangat penting. Okey? Untuk meningkatkan hubungan baik dalam keluarga. Contohnya amalan berkasih sayang. Nanti kita akan terangkan dalam topik ini. Okay. Seterusnya, apa yang akan kita belajar lagi adalah sistem pencernaan dan penyerapan makanan. Kita akan belajar peranan enzim dalam sistem pencernaan. Okay. Untuk tajuk pencernaan dan penyerapan, dia adalah aspek sains, okay, dalam mata pelajaran sains rumah tangga. Ini, pelajar akan belajar tentang organ penyerapan nutrien. Okay. Kita akan belajar juga ujian nutrien dalam makanan berkait dengan ujian iodin, ujian Milan dan banyak lagi lah. Okay, saya tak akan terangkan dengan lebih detail kat sini. Okay, kita juga akan belajar style pakaian, macam mana melakar lakaran style pakaian mengikut bentuk badan. Okay, kalau lihat di slide ini, okay, ini adalah gambar pelajar saya. Okay, pelajar lelaki, ya, sebenarnya pelajar lelaki juga boleh mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Tidak ada masalah. Ini adalah lakaran, hasil lakaran. Okay, untuk tingkatan 5, okay, buku teksnya, gambar di luarnya adalah gambar bahan makanan. Okay, sumber makanan. Jadi ini bermakna fokus untuk tingkatan 5 adalah masakan. Okay, bab pertama untuk tingkatan 5 adalah keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Bab 2, sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Bab 3, peralatan penyediaan dan penyajian makanan. Bab 4, pengurusan dan penyediaan makanan. Kita tengok dalam pengurusan dan penyediaan makanan, apa yang akan kita belajar? Kita akan belajar prinsip dan kaedah memasak, hidangan berasaskan sayur-sayuran, hidangan berasaskan ikan dan kerang-kerangan, hidangan berasaskan daging, sos bagi sajian timur dan barat, hidangan berasaskan bijirin dan hasil bijirin, hidangan dessert, hidangan roti dan masakan beris, hidangan pastry, dan juga masakan mengikut tema iaitu sajian kerakyat dan projek keusahawanan. Jadi untuk tingkatan 5, banyak ilmu-ilmu masakan akan kita belajar. Ini contoh amali yang dibuat dalam PDPC lah. Okay. Di sekolah saya. Okay. Gambar seterusnya. Okay.
Kita juga akan belajar macam mana untuk menyediakan peranggu meja ataupun table setting. Jadi, ilmu ini akan memberikan satu keyakinan kepada pelajar untuk menghidang makanan untuk tetamu di rumah, di majlis yang disertai oleh VIP. Jadi ianya sangat berguna dan memberi manfaat. Format pentaksiran. Untuk format pentaksiran sains rumah tangga ada 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 adalah ujian bertulis SPM yang membawa markah 70% dalam markah SPM keseluruhan. Kertas 2 iaitu kerja khusus projek membawa markah 30% yang akan dicampur ke dalam markah peperiksaan bersama dengan ujian bertulis. Untuk kertas 1, ujian bertulis, jenis item adalah respon terhad dan respon terbuka. Ada 2 bahagian. Bahagian A, 20 soalan, membawa markah 50 markah dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Untuk bahagian B, ada 4 soalan, 50 markah dan pelajar juga perlu menjawab semua soalan. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Alatan tambahan yang perlu dibawa adalah kalkulator, saintifik pun boleh, dan juga alatan untuk mewarna. Untuk kertas 2 iaitu kerja khusus ataupun projek yang membawa markah 30%. Jenis item adalah amali dan pelaporan. Bilangan soalan 2 soalan. Tempoh pelaksanaan ada 2 fasa. Fasa 1 di tingkatan 4 yang dilaksanakan pada bulan Ogos hingga September. Fasa 2 di tingkatan 5 yang dilaksanakan 2 bulan daripada bulan April hingga Jun. Ramai yang tanya, nak jadi apa kalau ambil sains rumah tangga? Jadi kita lihat apa kejaya-kejaya dalam bidang sains rumah tangga. Sebelum itu, tak semestinya pelajar yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga hanya akan dapat mengikuti kursus-kursus yang berkait dengan sains rumah tangga sahaja di universiti. Tidak. Ia hanyalah satu mata pelajaran. Banyak bidang-bidang ataupun banyak pengajian-pengajian yang kamu boleh ikuti di universiti. Yang penting result kamu bagus.
Okey, macam mana? Apa pendapat kamu? Okey. Apa pendapat kamu tentang mata pelajaran sains rumah tangga? Jadi, cikgu rasa itulah sedikit yang cikgu boleh terangkan tentang mata pelajaran sains rumah tangga, dan sebenarnya pilihan anda yang terpilih untuk memasuki sains rumah tangga adalah pilihan yang bijak dan betul. Saya rasa tidak akan ada perasaan kecewa sekiranya memilih mata pelajaran sains rumah tangga. Ia adalah satu mata pelajaran yang membawa makna, yang bukan saja untuk menjawab soalan peperiksaan, tetapi akan kita gunakan ilmu itu untuk kegunaan kita seharian. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan spread the learn.